Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya. Saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita semua. Bersama saya ada 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel yang pertama iaitu Tun Muhammad Aiman Haikal bin Husin. Seterusnya ahli panel kita yang kedua Muhammad Daniel bin Hasim. Ahli panel yang ketiga Muhammad Nasrullah bin Ismail. Dan ahli panel yang terakhir Muhammad Hakim Bukri bin Zulkifli. Baiklah, tanpa buang masa lagi, saya menjemput ahli panel yang pertama, Saudara Tun Muhammad Aiman Haikal untuk memberi hujahnya. Dengan ini, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita Muhammad Irfan atas pembukaan forum kita pada hari ini. Yang pertama sekali saya ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang bahasa Melayu. Kenapa kita nak memartabatkan bahasa Melayu? Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia adalah sebuah bentuk standard bahasa Melayu yang dipiawaikan mengikut ketetapan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Pada tahun 2007, Kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk menukar penggunaan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia bagi menanam rasa perpaduan, semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jika kita telusuri sejarah terdahulu, bahasa Malaysia pernah menjadi lingua franca, iaitu bahasa perantaraan pedagang-pedagang dunia pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Alam Melayu dan sebagainya. Ini kita persoalkan kembali. Di manakah letaknya martabat bahasa yang dulu dituturkan hampir kebanyakan penduduk dunia yang berdagang di Melaka? Jika kita selidik, kita mengkaji bagaimana langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk memartabatkan semula bahasa Melayu di persada dunia dan negara. Selalu kita mendengar satu frasa iaitu bahasa jiwa bangsa. Itu yang paling sesuai untuk melambangkan signifikan sesuatu bahasa kepada bangsa-bangsa di Malaysia. Pelbagai polemik telah dibangkitkan sejak akhir hari ini bagi membicarakan identiti bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan bagi sebuah rumpun bernama Malaysia. Bahasa Malaysia telah diadaptasi daripada frasa asal dia, iaitu bahasa Melayu, yang disifatkan berjiwa perkaungan, iaitu bahasa untuk bangsa Melayu sahaja. Tetapi itu juga tidaklah relevan dalam iaitu berdekatan dengan dasar kemakmuran bersama 2030. Namun begitu, persoalannya lagi sekali, apakah inisiatif yang perlu dilaksanakan demi martabatkan bahasa Malaysia dalam kalangan masyarakat? Saya akhiri dengan satu soalan ini yang saya bagi tahu tadi untuk diajukan kepada panel seterusnya. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada moderator kita, Muhammad Irfan. Sekian. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Tun Muhammad Aiman Haikal di atas pendapat dan perkongsian beliau seperti tadi. Baiklah, seterusnya saya menjemput ahli panel yang kedua, Muhammad Daniel, untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Tun Muhammad Aiman Haikal, ahli panel pertama, kepada beliau. Dan ini saya menjemput. Terima kasih kepada moderator dan soalan yang ditujukan kepada saya oleh panel 1. Sekarang saya akan menjawab soalan-soalan itu ya. Baik semua. Mantap. Langkah-langkah yang patut diambil termasuklah menggesa semua urusan rasmi dan surat menyurat di semua jabatan kerajaan diimplementasikan
dalam bahasa ibunda. Mutakhir ini, jabatan-jabatan kerajaan lebih gemar memilih bahasa Inggeris yang dianggap berdarjat tinggi berbanding bahasa Malaysia untuk digunakan dalam urusan syarikat mereka. Sifat nafsi yang menggunung dalam jiwa mereka wajar diibaratkan seperti kacang lupakan kulit, kerana mereka persis mengenepikan sebuah bahasa yang telah mendewasakan pemikiran mereka. Oleh itu, pihak-pihak ini haruslah menjaga martabat bahasa Malaysia supaya tidak hilang di telan zaman. Selain itu, idea pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI juga harus dilupuskan. Sifat dominan bahasa Inggeris dalam kehidupan kita tidak harus dinafikan, tetapi langkah ini dilihat berpotensi memadamkan kegemilangan bahasa Malaysia di peringkat lokal. Jika teras pentadbiran turut dilaksanakan dalam bahasa asing, tidak mustahil pada satu era nanti generasi akan datang tidak mengenali lagi perkataan Melayu. Ironinya, usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasakan bahasa Inggeris MBI dilihat sangat proaktif sebagai makin yang efektif demi membejat kemelut bahasa yang sedang dihadapi Malaysia kini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kedua kita, Muhammad Daniel Biasim, di atas jawapan yang dijawab. Selanjutnya saya menjumpa ahli panel yang ketiga, Muhammad Nasrullah, untuk menerangkan lebih lanjut langkah-langkah yang terdapat bagi memartabatkan bahasa Melayu. Dengan ini saya menjemput. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya hormati, ahli panel 1, ahli panel 2 dan ahli panel 4. Selanjutnya saya ingin memberi langkah-langkah cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu juga, kewujudan sekolah jenis kebahasaan Cina dan Tamil juga tidak harus berikutan perkara tersebut untuk berkemampuan memperkasakan bahasa Cina dan bahasa Tamil, lantas menjatuhkan darjat bahasa ibunda di sekolah-sekolah berkenaan. Jika dilihat dari perspektif berbeza, hal ini juga dapat menimbulkan naksi perkauman bahkan juga tidak sejajar dengan penerapan dasar kemakmuran dalam kalangan masyarakat. Maka, polemik ini mungkin tidak dapat mencapai objektif kemenjadian bahasa sebagai ejen perpaduan yang utuh bagi semua rakyat di negara ini. Tuntasnya, pihak-pihak yang berwajib seperti Dewan Bahasa dan Pustaka harus juga berfikir secara kreatif dan kritis demi menaikkan imej bahasa ibunda secara holistik. Di samping itu juga, bagi mengukuhkan kedudukan bahasa Malaysia dalam sanubari rakyat rancaman golongan, DBP juga harus melaksanakan pelbagai aktiviti yang menggapai minat umum terhadap keindahan bahasa Malaysia. Aktiviti seperti sayembara, pidato antarabangsa, anjuran Kementerian Kebudayaan, kesenian, warisan dan pelancongan dengan usaha radio televisyen Malaysia baru-baru ini juga dilihat sebagai anjakan paradigma yang berpotensi memperkenalkan bahasa kebahasaan di peringkat dunia. Deduksinya, langkah yang sama harus diambil DBP untuk mewujudkan jiwa bahasa dalam kalangan rakyat. Sekian dari saya serah kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang ketiga kita di atas pendapat yang diberikan. Seterusnya, saya menjemput ahli panel yang terakhir kita, Muhammad Hakim Mukri, untuk memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang kita bahaskan pada pagi ini. Dengan ini saya menjemput. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli panel yang keempat. Pada tugasan forum kali ini, saya ditugaskan untuk memberi kesimpulan di atas apa yang diterangkan oleh ahli panel yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey. Mendepani arus globalisasi kini, pelbagai perubahan serta modifikasi yang sudah dilaksanakan terhadap bahasa Malaysia asal sehingga terbentuk bahasa rojak. Lihat saja kiri dan kanan jalan raya serta di bangunan-bangunan pencakar langit. Banyak papan tanda memaparkan penggunaan bahasa rojak
perkara ini tidak patut dibiarkan berlarutan kerana keupayaannya untuk mencemarkan bahasa adalah tinggi. Pihak berkuasa tempatan PBT tidak harus berpeluk tubuh dan mendiamkan diri. Sebaliknya, mereka perlu mengambil tindakan undang-undang bagi menyedarkan pihak berkenaan bahawa bahasa Malaysia bukanlah sebuah wadah mainan komersial. Oleh itu, pidana bahasa ini perlu dibejat bagi mewujudkan rakyat kontemporari yang berpegang teguh dengan bahasa ibunda. Konklusinya, semua pihak haruslah bergebleng sinergi untuk meledakkan darjat bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dalam semua urusan harian. Selain status utama sebagai bahasa kebangsaan, janganlah kita menjadi manusia yang kusyuk menyelami sungai pemodenan dengan mementingkan bahasa asing. Sebaliknya, memindahkan kebolehan bahasa Malaysia untuk membawa kita ke mata dunia. Pepatah Melayu ada menyebut, yang kurit itu kendi, yang merah itu sagam, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Oleh hal yang demikian, marilah kita berpijak di bumi yang nyata dengan menjaga bahasa kebangsaan supaya kekal, nirmala dan tidak lapuk di hujan, tak lekan di panas. Sekian, terima kasih. Saya serahkan tugas kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel terakhir dan ketiga-tiga ahli panel yang lain kerana sudi hadir dan sudi menunjukkan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Baiklah, saya sudahi forum kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.